Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wa la ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin wa qayyumus samawati wal ardin wa maliku yaumiddin. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل حزنا إذا شئت سهلا يا رب العالمين اللهم احفظنا من كيد الكائدين ومن حسد حاسدين ومن سحر الساحرين يا رب العالمين اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان اللهم انصرهم وأيدهم يا رب العالمين اللهم من أراد بنا وأراد بإسلامنا وأراد بأعراضنا ومنهجنا وبدراستنا ومن حولنا ومشايخنا بسوء أو حقد أو حسد أو فتنة أو سحر أو فساد أو شحناء أو خيانة أو افتراء أو صد اللهم اصرف عنا شرورهم واجعل شرورهم على نحورهم واجعلهم آية وعبرة لأولي الألباب يا سميع الدعاء اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpah kurnia daripada Allah Subhanahu wa taala, pada pagi yang mulia ini sama-sama kita boleh berjumpa di dalam ruangan pengajian ilmu tafsir kita daripada surah Az-Zukhruf. Setelah daripada kita berjumpa kali mula-mula tentang pentafsiran akan ini surah ini, kita telah dengar beberapa keratan daripada awal sehingga kepada ayat yang ke-8. Maka pada pagi ini insya-Allah bimasyiatillah kita tengoklah bersama-sama, ambil Quran tengok dengan mata kita, iaitu kita nak mula pada ayat yang ke-9. Ayat yang ke-9 biiznillahi ta'ala. Jadi surah Zukhruf ni sebagaimana kita telah maklumlah, kata dia ni adalah satu surah yang hendak mentasliahkan, nak kembalikan semangat kepada Nabi kita sebagai imam pendakwah. Kita sebagai orang nak jadi pendakwah, mari kita tengok kata imam pendakwah iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuhan tu sebagai Rabbul Izzah Jalla Jalaluhu wa taqaddasat asma'uh,
bagaimanakah dia mentarbiahkan Nabi dia, membelakan hati Nabi dia, beri semangat kepada Nabi dia, supaya kita orang Islam ni boleh tengok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kita boleh ikut belakang dia. Boleh kita turut dia, perlaksana kita turut orang jaya sampai kita. Itu kaedah dah lah. Terutama kita turutnya iaitu imamud dakwah. Makna kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai imam yang mengajakkan manusia tadi itu kepada agama. Tepat berat ikut dia. Dan dia kehendaki baik kepada kita apabila kita ikut dia, ia nak akadkan darajat kita tu supaya kita boleh duduk sekali dalam arti kata sejalan dengan dia. Dapat kemuliaan dia jalan yang dia berjalan. Itulah makna kata orang kita ni kena tengok temuh lah. Kata jalan, kita nak jalan tu jalan mana, kita nak duduk belakang siapa. Ya ginilah cara hidup dalam dunia ni. Tuhan duk ajar kita, duk royak kita supaya kita sebagai manusia ni boleh ambil pengertian daripada kisah-kisah, daripada pengajaran-pengajaran ilmu pengetahuan, daripada apa yang Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada manusia, iaitu kepada utama sekali iaitu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Tuhan duk royak, kita nak sakut sikit ayat yang ke-9 ni dengan ayat yang sebelum daripada tu. Jadi sebelum daripada Allah Subhanahu wa taala ni hendak buat turunnya akan ining Al-Quranul Karim, yakni ini surah ni kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam. Jadi Tuhan duk royak kata banyaklah di kalangan mereka yang ada pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila dia dengarnya Nabi alaihi salatu wassalam mengajaknya mereka itu kepada agama Allah Subhanahu wa taala, mengajak kepada mengabdikan kepada Allah Subhanahu wa taala hal keadaan tunggal, tidak ada penyekutuan. Mereka ini mengajuk, mereka ini membantahkan dengan akal fikiran yang lemah-lemah. Tidak kuasa nak bawa data ilmu pengetahuan, bawanya hujah-hujah, bukti-bukti, keterangan-keterangan yang sempat, tak dapat bawa data umpama perkara tersebut. Apabila dia tu tak kuasa dan dia pun tahu kata dia tak kuasa, tandaan kata dia lemah ni, ia tuduh kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tandaan kata dia lemah, dia tak boleh bawa data hujah sebagaimana Nabi bawa. Tanda kata dia lemah, dia tidak ada jawapan yang memuaskan hati manusia seperti apa yang ada di tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada hujah-hujah. Ataupun lebih sempat lagi ada di perkataan, di lidah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan di tangan pun masuk juga daripada mukjizat-mukjizat Nabi dan sebagainya. Lalu dia nak buat lagu mana supaya manusia yang dia itu nak menjadikan manusia itu jadi mangsa kepada dia. Seolah kata mereka yang umpama ni dia nak gunanya manusia sebagai jadi mangsa kepada dia. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya nak mengajakkan manusia supaya mengabdikan diri kepada Tuhan yang tunggal. Di situ tepat yang jadi perselisihan yang jauhari, perselisihan yang inti perselisihan. Nabi kita mengajak manusia supaya mengabdikan kepada Tuhan yang tunggal, yang menjadi, yang mengada, yang merezeki, yang menghidup, memati. Adapun mereka ini, dia adalah makhluk juga, manusia juga, tetapi dia ada tujuan yang tidak bagus dan adanya maslahat-maslahat
daripada maslahat-maslahat yang dia dok boleh, kerana dengan sebab adanya pengikut, adanya pembantu, adanya rakyat-rakyat hak dok di bawah dia tadi itu, dia usaha membantahkan ajaran yang benar yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tak lain tak bukan kerana nak mengsekatkan cara mikir daripada orang yang dia menjadikan mereka itu sebagai mangsa, yang dia itu dapat hasil dan maslahat daripada mereka, supaya mengkekali sama dengan mereka. Ini nak ayat kata mereka itu buat kerja lagu ni tak lain tak bukan kerana ada maslahah yang tertentu. Ini adalah manusia yang ada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semasa Al-Quran itu diturunkan. Semasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk serunya manusia kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Maka perlaksanaan ini, perjalanan umpama ni dan pelaturan ini akan berlaku di atas muka bumi di antara tentera Allah Subhanahu wa taala dengan kumpulan-kumpulan yang sebagai anak cucu mereka. Anak cucu di sini mana makan cara fikir, hasut, susun tarbiyah mereka yang akan bertemu di antara dua perkara ini, ila ayyarithallahu al-arda wa man 'alayha, sehingga Allah Subhanahu wa taala tu bangkit hari kiamat, tak berhenti. Setelah daripada tu, Tuhan nak beritahu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata, yang mung dok tak nampak dengan aku ni, aku nak mengajakkan manusia yang mu jadikan mangsa kepada mung tadi itu, supaya kembalikan amal ibadat mereka itu, mengabdi mereka itu, diri mereka itu kepada Rabbul Izzah Subhanahu wa taala. Mung tak nampak dengan aku, mung tak mau nak sejalan dengan aku. Lalu Allah Ta'ala suruhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanya dia. Tanya perasaan dia, tanya pegangnya dia, tanya kepercayaan dia. Sebab gapo kena tanya? Nak tanya dengan gapo nanti tengok soalan. Tanya supaya nak tahu kata, kenapakah kamu tak nampak dengan ini jalan yang aku nak bawa ni? Rasulullah tanya. Apakah salahnya aku nak bawa kelik kepada Allah Subhanahu wa taala? Bukan aku nak bawa kelik kepada diri aku, tak. Tapi tabiat manusia yang suka gunanya manusia sebagai mangsa, dia tak akan lepas mudah-mudah. Di tangan dia. Seumpama zaman dulu belum pada kebangkitan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Firaun fastakhaffa qaumahu fa'ata'uh. Dia itu membodohkan kaum dia supaya mentaati perintah dia. Mereka ini pun lari tak jauh. Lalu Allah Subhanahu wa taala suruh Nabi kita tanya kata, siapakah yang mau pergi kata tuai bagi langit bumi ni? Moga aku nak mengajaknya manusia tadi itu kelik kepada tuai langit bumi ni. Kamu dah sekatkan ajaran aku, dakwah aku, jalan ni aku. Siapa jadi langit bumi ni? Tuai ni, langit bumi ni siapa tuai? Di situ siapa ayat yang kita akan mula tafsir di dalam pengajian kita pada pagi ini. Jadi Allah Subhanahu wa taala suruhnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanya. Suruh tanya. Jikalau Tuhan katakan, tengok ayat Quran dulu. Tengok ayat Quran dulu. Tuhan kata, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna khalaqahunnal azizul hakim. Khalaqahunnal azizul alim. Subhanahu wa ta'ala. Makna dengan cara sekali lalu, dan demi sesungguhnya, jika engkau wahai Rasulullah, wala in jika engkau ya Rasulullah, sa'altahum,
Uslub di sini katanya ahli tafsir mana uslub al-qasam. Seolah kata, wallahi in sa'altahum, demi Allah jika mung tu tanya mereka, seolah uslub tu dah. Cakap pihak tu dah. Seolah kata nak takkidkan perkataan, kalau mung tanya mereka itu ya Rasulullah terhadap mereka yang sekatkan dakwah mung tu, supaya tak mau nak manusia itu ikut ajaran yang mu nak mengajakkan kepada aku, cuba tanya dia, tuai bagi langit ni siapa? Tuai bagi bumi ni siapa? Supaya nak menggerakkan emosi dia ataupun jiwa dia, perasaan dia tadi itu, kenapa mu duk sekatkan ajaran hak aku nak mengajakkan manusia kelik kepada Allah, sedangkan mu mengaku juga kata tuai langit bumi ni siapa? Supaya kata nak dia kabar kata salah tu duduk di mana, punca kesalahan tu duduk di mana. Ini salah satu uslub yang nak iqamatul hujjah, nak kemukakan hujjah Allah Ta'ala terhadap mereka. Terhadap siapa? Terhadap mereka-mereka tersebut. Dan demi sesungguhnya jika engkau ya Rasulullah bertanya kepada mereka di situ siapa? Hum tu klik pada siapa? Iaitu klik kepada kuffarul Quraisy, orang-orang kafir Quraisy ataupun musyrikun. Ataupun musyrikun. Kenapakah dinamakan musyrik sebagai musyrik? Kerana dia berkongsi di antara Tuhan benar dengan Tuhan batil. Faham tak tu? Kerana dia berkongsi di antara Tuhan benar dan Tuhan yang batil. Tuhan yang benar iaitu Allah Subhanahu wa taala. Tuhan yang batil iaitu Tuhan yang mereka itu mengada daripada fikiran khayalat mereka itu sendiri. Mereka mengadakan perkara tersebut, orang panggil taghut atau at-tawaghit. Jamak daripada taghut, tiap-tiap perkara yang diibadat lain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan tujuan perkara ni jadi pertengahan di antara Tuhan dengan mereka, dengan puak-puak musyrikun. Pertengahan hak mana? Pertengahan yang tidak disyarak mari di dalam agama kita. Kalau pertengahan ada syarak, sama ada dalam Quran hak sharih ataupun dalam hadis yang sahih, okey, tak ada masalah. Boleh kita nak buat perhubungan apa panggil wasilah, tapi kena syarat daripada ayat Quran yang sharih, daripada hadis yang sahih. Kalau hadis maudhu', hadis dhaifun jiddan, kita tak boleh nak bina hukum di atasnya. Situ tempat yang kita kena tahulah kita sebagai umat Islam tu. Lalu mereka ini tak dinamakan musyrik dengan musyrik. Mereka itu menyengutu di antara Tuhan yang benar dengan Tuhan yang tak benar. Bukan dalam arti kata dia tak kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan dalam arti kata dia tak i'tiqad dalam hati dia kata yang menjadikan diri dia dan langit bumi Tuhan ni Allah. Tak, bukan lagu tu. Hak tu panggil mulhid, bukan musyrik. Musyrik ni dia campur di antara benar-benar Tuhan hak benar dengan Tuhan hak tak benar. Sebab tu nak pergi kata apabila orang kenal Tuhan hak benar, pastilah dia ibadat kepada Tuhan yang benar. Tak lazim. Kalau lazim tak ada musyrikun. Nampak tak tu? Kalau pasti tiap-tiap orang yang kenal Tuhan dalam arti kata yakin di hati kata yang menjadikan langit bumi ni Tuhan iaitu Allah, yang menjadikan dia iaitu Allah. Kalau lazim pasti orang kenal lagu tu ibadat dia kena kembali kepada Allah, nasihat tak ada musyrikun. Ini apa yang kata mendustai perkara yang boleh kita nampak dengan hissi, yang boleh kita tengok dengan mata kepala kita, dapat dengan pencerahan lima kita. Ni tak betul dengan perkara-perkara yang sebut mari. Faham tak? Itu Allah Ta'ala suruh tanya puak dia. Puak musyrikun tadi itu. Musyrikun Quraisy orang panggil. Nampak dah tu? Tu. Tanya gapo?
Tanya gapo suruh tanya. Kalau ahli tafsir yang kata gini, katanya Allah Subhanahu wa taala, jika engkau tanya ya Rasulullah akan mereka itu musyrikun, akan Allah Subhanahu wa taala yang mereka itu senantiasa doa ibadat serta dengan Tuhan tu Tuhan yang lain. Jawab capo. Tak dinamakan musyrik, malaikat dia capo di antara Tuhan yang benar dengan Tuhan tak benar. Tu ya. Syirik-syirik nak kata kita wak jadi menyengutu. Faham dah tu? Wak jadi menyengutu. Ini kita nak kita faham dengan cara jelas. Sebab itulah di dalam agama kita ni ia ada balik hak menjadikan balik perbuatan Tuhan dengan hak kita. Hak Allah Ta'ala iaitu yang menjadikan kita, menjadikan bumi, menjadikan langit dan perkara-perkara daripada makhluk ini, tu hak Tuhan. Apa tu kejadian Tuhan dan apa terserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila gitu Tuhan tutupkan daripada kita supaya beriman dengan dia. Beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hak kita ni apabila kita beriman dah kenal dah hak kita ni lagu mana? Bahawa kita mengabdikan diri kita hal keadaan tunggal kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak pada yang lain. Nampak tu tak? Tidak pada yang lain. Lalu Tuhan suruh Nabi tanya, man khalaqas samawati wal arda? Siapa yang menjadikan? Makna siapa yang jadi Tuhan yang menciptakan langit dan bumi ni? Dia yang jadi Tuhan. Tuhan dia dia. Nampak dah tu? Tuan dia tu siapa? Ini ayat sarih lagi nyata dan segera dipahamkan oleh umat manusia melalui proses syarah daripada alim ulama kita. Nampak tu tak? Ayat ni apabila muwahhid dengar, mana kata orang yang mengasalkan Allah Ta'ala dengar, dia berasa irtah. Apa makna wasa irtah? Mana berasa gembira, berasa lega, berasa sedap. Semejak daripada nu. Jiwa hati di dalam nu lagi. Nampak tu tak? Di dalam nu lagi. Akan tetapi kalau musyrikun dengar, dia tak sukalah. Buat apa? Kenapa? Kerana ayat ni kena kepada keadaan mereka. Kena kepada keadaan mereka. Terutama mereka yang ada zaman hak turun ayat ni dan anak cucu mereka sehingga akan bakit kiamat nunu yang duduk di atas bantasan keturunan mereka, dia akan jadi muskilah dengan ayat umpama-umpama ni. Pada perasaan jiwa dan apa yang kata ruh dia tadi itu, ia akan jadi berasa tak sedap. Man khalaqas samawati wal arda? Siapa yang menciptakan, yang jadi tuan kepada langit-langit dan bumi ni? Dia tanya soalan wijlah. Tanya soalan wijlah. Jawab daripada syartiyah fi'il syarat tadi itu, la yaqulunna, nascaya ataupun sudah tentulah mereka akan menjawab. Tentulah mereka itu jawab dengan penuh-penuh mulut, dengan tidak ragu-ragu. Sebab itulah Abdullah bin Abbas yang kata, min imanihim idza sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Itu dia. Setengah daripada iman dia. Iman lagu mana ni? Iman bukan iman makna syar'i. Iman hak makna lughawi. Makna percaya mereka. Iman sekadar kata percaya Tuhan jadikan langit bumi ni, sedangkan ibadat dia ibadat lain serta Allah, itu tak guna iman biasa itu. Nampak tu tak? Iman biasa itu tak guna. Tapi dinamakan alim ulama kita kata setengah daripada apa nama tu, kepercayaan mereka, pegangan mereka yang daripada hati mereka kata Allah Ta'ala yang menjadikan langit bumi. Min imanihim. Nampak tu tak? Min imanihim. Nak ayat kata mereka itu tak ada kufur kata Tuhan lah yang menjadi Tuhan langit dan bumi.
Iman ya gu dengan kufur. Tauhid ya gu dengan syirik. Terkadang orang yang nak mengangkatkan lambang musyrikun, dia kata bagaimana pula nak royak kata, orang ni musyrikun Mekah ni ada pula email kata Tuhan jadikan langit bumi seperti Abdullah bin Abbas kata. Tak ke berlawan ke di antara email dengan dengan tauhid dan sebagainya, dengan kufur dan sebagainya. Dia kata gitu. Sedangkan dia tak sama tu di antara ada iman tadi maknanya dia tak kufur, gulawe dia kufur. Kok mana dia mau kata ada iman kata ada syirik kata, ada iman kata ada syirik kata, nak capo boleh ke di antara iman dengan syirik? Dia kata gitu. Dak, dia tak kena lagu tu. Tak kena sebab apa? Sebab kufur gu dia iman. At-tauhid gu dia gapo nama? At-tauhid gu dia kufur, gu dia iman. Iman gu dengan kufur. Tauhid gu dengan gapo? Gu dengan syirik. Sahabat dan ahli tafsir tak ada kata min tauhidihim, tak ada kata gitu. Dia kata min imanihim, daripada pegangan mereka, kepercayaan mereka. Apabila ditanyakan mereka siapa yang menjadikan langit dan bumi, nescaya mereka itu jawab akan Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan langit bumi. Itu maksud. Nampak tak tu? Itu adalah maksud yang sebenar. Maksud yang sebenar daripada ayat Al-Quranul Karim. Boleh kita tengok pendapat itu, perkataan itu di dalam beberapa tafsir ahli tokoh ulama hak mu'tabar di sisi kita sebagai ahli sunnati wal jamaah. Baik. La yaqulunna, nascaya mereka itu katakan nascaya mereka itu akan jawablah mana? Jawab lagu mana? Al-khalaqahunna la yaqulunna khalaqahunna, telah mencipta, yakni yang menciptakan ialah Al-Azizu, makna Tuhan yang maha kuasa, Al-Alimu, lagi maha mengetahui bijaksana. Dia jawab dengan penuh-penuh mulut, dengan tidak ragu-ragu, kata Tuhan langit bumi ni Allah Subhanahu wa taala. Tetapi masalahnya dia bukan duk masalah kata jadi langit jadi bumi, jadikan diri dia ada sebagai Allah yang menjadi. Dia bukan panha masalah duk situ. Masalah apabila dia nak kembalikan amalan ibadat dia hak keluar tubik daripada diri dia tu nyegi kok lain. Napa dak gi ke berhala, gi pada tagut, gi pada berapa nama tu, itulah tepat yang dinamakan mereka itu musyrik. Tu dah. Sebab itulah Tuhan duk jagakan kita sebagai orang Islam, kata mereka ini dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukannya duduk di masalah kata Nabi Muhammad pun ngaku kata Tuhan langit bumi ni dan makhluk semua tu Allah. Dia pun mengaku lagu tu juga, bukan masalah duk situ. Bukan masalah duduk situ. Masalah duduk di antara Nabi Muhammad dengan mereka, yakni perbuatan hamba hak sebagai ibadat tadi itu, hak Nabi Muhammad nak panggilkan manusia klik kepada Allah Taala hal keadaan tunggal, mereka tak mau. Nampak tu tak? Mereka tak mau. Hak itulah yang mereka apabila orang tanya kata man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna khalaqahunna al-azizul alim. Ayat lain terkata la yaqulunna Allah. Ayat lain nescaya mereka itu jawab kata Allah Subhanahu wa taala. Jawab. Akan tetapi apabila Nabi kata qulu la ilaha illallah tuflihun, dia tak kata. Dia tahu kata kalimatus syahadah tadi itu tak sama di antara hak dia nak mengaku dengan apa hak Nabi Muhammad nak bawa. Tak sama di ke mana. Dia tahu kata la ilaha illallah, makna kata semua ibadat dia, semua gerak-geri dia itu tak boleh nak gi, tak boleh nak buat, tak boleh nak gi tak malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu dia kata dalam ayat hak lain, aja'alal alihata ilahan wahida inna hadza la syai'un ujab. Tu dah tu.
Mu nak jadikan Tuhan hak aku sembah ni satu ke ya Muhammad? Pelik sangat mu ni. Situ tepat yang masalah. Faham tu di antara musyrikun dan mukminun pada zaman turunnya Al-Quranul Karim yang duk jadi muskilahnya di antara dua pihak tu inti tepat perselisihan tu duk di mana kita tahu. Tu dah. Situ tepat dia. Setelah daripada ayat yang ke-9, Tuhan pun nak royak lagi. Tuhan yang menjadikan langit, yang menjadikan bumi, Allah lah Tuhan dia tu, Allah Subhanahu wa taala. Patut Allah buat gapo lagi, mengadakan gapo lagi. Tuhan kata dalam ayat yang ke-10. Allazi ja'ala lakumul arda mahda wa ja'ala lakum fiha subulan la'allakum tahtadun. Maksudnya ialah Tuhan allazi ay Allahul ladzi, Allah Subhanahu wa taala yang mengadakan, yang menjadikan bumi bagi kamu sebagai satu hamparan. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjadikan bumi tadi itu sebagai tempat kediaman bagi manusia. Manusia boleh buatnya rumah tangga di atas muka bumi. Manusia boleh gunanya muka bumi ini sebagai tempat tanaman. Manusia boleh gunanya muka bumi ini sebagai tempat perniagaan dan sebagainya. Itu makna kata allazi ja'ala lakumul arda mahda. Mahdan mana hamparan. Seperti tika tu ke? Nah, tika bahasa petani lah. Makna kata apabila kita pergi di patah di mana, kita buka dia, kita duduk. Tak cemalah kita tu, tak jadi rusaklah kita tu. Itu cara yang dikemukakan di sini. Allah Ta'ala tu jadikan bumi jadi sama. Nampak tu tak? Dalam arti kata boleh ambil manfaat oleh manusia. Dan Tuhan jadikan rawasi, paku-paku bumi iaitu bukit bukau dan sebagainya untuk menjagakan bumi daripada berkocok dan sebagainya. Itu tempat yang kita sebagai Muslim boleh tengok, boleh tahu, bolehnya berapa nama, boleh ambil pedah daripada berapa, ambil pedah daripada perkara-perkara yang di sini ni boleh kita ambil pedah daripada perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala jadikan di sini. Baik. Kalau gitu allazi ja'ala lakumul arda mahda, makna kata hamparan, wa ja'ala lakum fiha subula. Tuhan jadikan bombing tadi itu jadi molek dah, jadi sebagai hamparan, boleh manusia itu guna. Dan Allah Subhanahu wa taala itu mengadakan, menjadikan bagi kita tadi sebagai manusia terutamanya jalan-jalan untuk lalu. Allah. Ni nak ayat kata cara buat jalan tadi itu hak kita duk tengok dalam kawasan kita duk di negara mana-mana ada jalan, batas jalan raya kita tu. Jalan tu jalan ni Allahu Jalla Jalaluhu wa taqaddasat asma'uh menjadikan dalam arti kata Tuhan mengajarkan kepada manusia. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Allah Ta'ala menjadikan tu. Sebab itulah orang yang terikatnya hidup dia dan faham dia dengan Al-Quranul Karim, dia akan tengoknya batas, tengoknya hamparan bombing, tengok langit, tengoknya awan dan sebagainya, dia akan kembali semua al-mahamid, kepujian tadi itu ampunya Allah Subhanahu wa taala. Nampak tu tak? Ampunya Allah Subhanahu wa taala. Tuhan jadikan buat apakah? Subul tadi itu jamak daripada sabil, la'allakum tahtadun. Harapnya supaya kamu itu dapat petunjuk. Dapat petunjuk dalam arti lagu mana? Katanya ahli tafsir, makna kata dapatnya kita dapatnya kita itu pergi ke pergi ke arah yang kita tuju. Kita kalau duduk di Kelantan nak pergi di Kuala Lumpur, ya ada jalan dia. Nampak tak tu?
Daripada Kuala Lumpur kita nak pergi negeri mana lagi kita kata. Nah, negeri Perak ke negeri gapo, kalau ikhwah kita di sana di Malaysia, ya tak kena ada tahu jalan dia. Nampak tu tak? Juga orang yang duduk di Fatani, duduk di Thailand. Kita ni orang Fatani, kan nak pergi jalan macam mana? Dalam Fatani tadi itu berapa tempat, berapa wilayah, berapa kampung pula, berapa daerah pula dan sebagainya. Ya ada jalan dia. La'allakum tahtadun, makna kata boleh kita pakai arah, makna pakai jalan tadi kepada arah yang kita nak pergi. Arah yang kita tuju. Setengah ulama dia kata supaya kita boleh gunakan perkara tadi itu, memindahkan kita daripada negeri kepada negeri. Memindahkan kita daripada wilayah kepada wilayah. Dan memindahkan kita daripada satu daerah kepada satu daerah. Boleh berlaku tafsir. Ini adalah Allah subhanahu wa ta'ala yang menjadi. Itu ayat kata yang menjadi. Kalau ia tak hajar, manusia tak boleh nak buat. Manusia tak boleh nak buat. Ning dalil kata daripada Al-Quranul Karim yang menunjuk kata Al-Quranul Karim adalah kitab munazzal daripada Allah Subhanahu wa taala untuk nak mengajarkan manusia cara nak pakai hidup. Cara apa? Cara nak pakai hidup, cara nak ambil manfaat daripada apa semua yang Allah Subhanahu wa taala jadi ni. Kemudian daripada ayat tadi waja'ala lakum fiha subula tadi itu ahli yang bijak pandai ayagi bahasa siap panggil gi kaya ikhwan pula. Gi biarkan cara pula, cara nak atur lagu mana. Suasana wilayah kita ni jadi molek, jalan nak tak lagu mana. Situ pandai adalah apabila kita boleh dah satu ilmu, maka kita nak panjang lagi, nak mendetail lagi, terserah kepada kebijakan sana seseorang yang tertentu dah lah. Itu tempat-tempat yang kita sebagai manusia kita ni bolehlah kita nak ambil tahu kata di sini ayat yang ke-10 Allah Ta'ala menjadikan, menunjukkan bagi kita, royak bagi kita, khabar bagi kita kata Tuhan jadikan muka bumi ini sebagai hamparan dan Tuhan jadikan jalan-jalan itu boleh kita gunakan perkara-perkara hak Tuhan royak tu, kita bawakan maslahah-maslahah hak kita ke, hajat-hajat hak kita ke dan sebagainya, kena pergi mengikut tu. Itu adalah ayat yang ke-10 dengan cara sepretah lalu lah, kerana ayat ni nak royak kepada manusia dengan cara jelas dan nyata. Mari kita tengok kepada ayat yang ke-11. Ayat yang ke-11 Allah Subhanahu wa taala kata pula wallazi nazzala minas samaa'i ma'an biqadarin fa ansharna bihi baldatan maita kadzalika tukhrajun. Dengan molek Tuhan yang nak royakkan hal dunia, tetapi yang nak royak juga kata hal aku royak dunia ni memperhati molek nah. Kata aku nak royak, aku dah royak. Semua hak mu nak pergi jumpa di depan tadi itu akan memikir tak siapa, mau dengar aku. Kata gapo nak jadi lepas daripada ni wahai manusia. Lepas daripada mu pakaikan nikmat aku, pakaikan umur aku di atas muka bumi aku ni, yang duduk bawah rutkuk langit ni mu nak pergi kana pula wahai manusia. Perjalanan mu tu lagu mana pula wahai manusia. Ini Tuhan duk royak. Sebab itulah nak kata-kata Quran ni adalah dalil pesan wahyu yang tak sakut gapo dengan akal fikiran manusia dak. Ya tak boleh nak kecek lah tu. Akal manusia ni Allah kata khija dia nanti nak fahamkan syarak, dan syarak wari perkara yang dalam wahyu Quran terutama ataupun hadis Nabi hak sabit daripada baginda Nabi kita alaihi salatu wassalam, dia tak sama sekali bercenggah berlawan di antara akal manusia dengan wahyu Tuhan. Tidak sama sekali. Ini jaminlah bagi mereka yang duduk di dalam midan ini ataupun mereka senantiasa duduk mendekati wahyu Tuhan ini, dia tahu kata apa yang kita dengar pada pagi ini benar-benar. Benar yang tidak dusta, benar yang tidaknya perkara yang tak
makan dengan akal fikiran. Tak, ia makan dengan fikiran. Lagu mana tengok? Dan ialah Allah Subhanahu wa taala. Tuhan duk royak. Tak ada orang ngaku lagu ni, sebab tu ia klik kepada tabiat tamasyat tu. Tamasyat bahasa Sia, tabiat bahasa kita dah kita sebut tabiat. Sifat hak pesen tabiat tu, klik pada tabiat. Orang hak tak ada Tuhan ni klik pada tabiat. Ia tak ada klik kepada aturan tua yang menjadi. Sedangkan sekecil-kecil muga, kalau kita kata muga yang kecil seumpama telefon, kalaulah tidak ada siapa kontrol dia, berguna tak? Dia tak boleh nak guna. Dia kena ada perkara yang duk kontrolkan dia. Orang nak hantar risalah kepada mana, orang nak hantar mari ke kita nak hantar pergi, orang nak telefon mari ke kita nak telefon pergi, waktu mana hak mana, dia kena ada orang kontrol. Benda tu dia tak boleh nak terima sama sekali kalau tak ada kontrol. Kemudian kata langit bombing, bintang, bulan, matahari, cakrawala, semua ini tak ada yang mengatur. Allah kata terima dengan pejam mata ialah tu. Bukan terima dengan penuh hati tak. Tak yakin pun mereka hak tak ada Tuhan ni, tak yakin sungguh. Sebab tu dia duk kecek di bibir mulut dia kata, kalau akhirat ada sungguh, kalau alam kubur ada sungguh, kalau akhirat, kalulah alam depan ni ada sungguh, kalau ya. Sia juga. Ia kena pergi juga tepat dia kata kalau tu. Tapi ia tak boleh habuai apa-apa. Sebab dia buat di atas dasar bukan keilmuan daripada Tuhan dak. Ia buat di atas dasar wahmi khayali. Benda wahai dan benda khayal. Nak ambil ganjaran daripada mana? Walladzina kafaru a'maluhum walladzina kafaru a'maluhum kasarabin biqi'atin yahsabuhu adh-dhan'anu ma'ah. A'maluhum tu kata, dan mereka yang tak beriman. Orang yang tak beriman, amalan kamu seperti air yang kamu tengok di dalam perjalanan kamu di atas batah ataupun tembok yang kita jalan tadi itu, di atas batah kita tengok kata air dia ada ke depan tu makna ramad. Tetapi apabila kita panggil sarab, kasarabin biqi'atin, di satu tempat, yahsabuhu adh-dhan'anu ma'ah, sengka kata itu adalah air, hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'ah, apabila dia pergi tak didapati. Allah kata amsalil Quran, mana Tuhan nak misalkan di dalam Quran benda manusia boleh tengok dengan mata kepala. Hak dia bawa kereta bawa kereta di atas batah ni, kita tengok ala syari', tengok depan kita kalau panas kuat tu, tengok supaya air depan. Apabila gi tak ada. Tuhan royak banding kata amalan orang tak beriman umpama tu. Allah, sia tengok. Allah kata faja'alnahu wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin. Mereka itu buat juga amalan. Tapi faja'alnahu haba'an mansura. Tuhan jadikan habuk angin yang tubai atas udara. Ayat dalam surah An-Nur Tuhan menyatakan kata kasarabin, seperti sarab, seperti air yang ada di atas batah tadi itu, atas tembok tadi itu. Apabila kita bawa kentera apabila kita pergi tak ada dapat tiga apa-apa. Sia kepada diri. Sebab itulah orang tak beriman ia zalim kepada diri. Orang beriman kalau ia zalim kepada diri, iman dia ada lagi. Hingga lagi walaupun tak ada dah jadi mulia dah, tapi ada lagi. Tapi kalau tak beriman langsung, Allah kata tak ada pedah gapo hidup pe dia. Allah kata tak ada pedah gapo. Lalu Tuhan kata wallazi nazzala minas sama', dan ialah yang menurunkan air hujan.
Tuhan yang menurunkan daripada langit itu, daripada awan, langit-langit. Langit-langit ni kita kecek benda hak atas. Tu benda hak atas panggil langit belaka lah. Mana turunkan daripada langit itu ma'ah. Daripada langit itu menurunkan gapo nama? Air. Hujan lah kalau kita kecek di sini. Dan ialah Allah yang menurunkan air hujan dari langit. Biqadarin. Dengan menurut sukatan yang tertentu. Biqadar. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Makna kata kan? Makna kata tiap-tiap perkara Tuhan jadikan dengan qadar. Ada qadar dia. Ada sakatan dia. Kenapa kena Tuhan sakat? Kerana kalau tak sakat jadi mudarat. Jadi mudarat. Orang kita yang kena sakat. Sekadar ni. Nampak dah? Perkataan kita. Kita nak kecek sekadar ni. Harta benda kita. Nak derma, nak beri, nak gapo pun. Nak nafkah ke sekadar. Dia ada qadar dia. Jangan kita tak ada qadar. Gapo-gapo yang kena pergi dengan qadar. Itu tak? Pergi dengan qadar. Allah Ta'ala menurunkan air daripada langit. Mana turun air daripada awan. Biqadarin. Dengan qadar dia. Dengan tentuan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa'ansyarna bihi baldatan maita. Fa'ansyarna bihi baldatan maita. Lalu kami hidupkan dengannya, iaitu dengan air tadi itu. Bihi dengannya. Panggil ba' sababiyah. Faham tu? Ba' sababiyah di sisi as-sunniyin, makna kata semua makhluk tadi itu ada kesan dia yang Allah Subhanahu wa Ta'ala beri. Bukan seumpama Jabariyah. Tak kira Jabariyah hak 100% ataupun Jabariyah hak 50%. Yang cabut daripada asbab tadi itu kekuatan. Nampak tu tak? Pakai bab sababiyah di sini. Mana kata air tadi itu ada kekuatan yang Allah Ta'ala berikan kepada dia. Boleh menghidupkan akan negeri-negeri, makna kata tanah-tanah yang kering. Tepat-tepat yang kering tadi itu. Datangnya air, maka jadi sebabnya hidupnya tanah. Hidup tanah di situ makna macam mana? Makna kata tanah daripada yang kering tadi, apabila air sampai, dia boleh tumbuhkan tumbuhan. Dia boleh naikkan tumbuhan. Dia boleh, orang panggil kata, gunakan perkara tadi itu. Itu makna kata, Allah Ta'ala itu menghidupkan. Ya sungguhlah. Tanah dok kering tadi ke, apabila kita buah benih dia, apa dia tak naik? Kita nak menanam ni, kita kena bubuh benih, kamari kita kena berdatangkan air itu. Supaya gapo? Supaya membasahkan tanah itu. Makna membasah tadi, makna menghidupkan. Itu maksud dia. Itu maksud dia. Lalu kita boleh tengok dengan mata kepala kita, apabila tanah yang kering, benih pun dah ada dalam tu. Nampak? Terkadang kita tak ada kena tabur apa benih. Kita tengok ya ada benih dia. Apabila marinya hujan, marinya air daripada atas, curah pergi, turun pergi di atas dia, tengok boleh seminggu akan naik tumbuhan. Akan naik tumbuhan daripada pokok tu, pokok ni. Terkadang pokok tadi itu kita sendiri pun tak tahu kata naf'at dia tu gapo. Tak itu kah? Itu makna kata kita boleh tengok dengan mata kepala. Seolah kata tumbuhnya daripada tanah yang kering tadi, apabila air itu turun, jadi naik. Naiknya tumbuhan. Lepas tu herayak apa tu? Kita boleh tengok dengan mata kepala? Ya, boleh tengok dengan mata kepala. Boleh mikir? Ya, boleh mikir. Bolehnya kita jamuh dia, setuh dengan kulit dia? Ya. Terkadang orang buat kaji dia suluhkan kamera dia tadi itu. Kamera dia tadi itu suluh tengok bagaimanakah tanah yang kering apabila kena air
tunggu duduk situ boleh 2, 3, 4 hari, 5 hari, seminggu apa katalah, ia tumbuh pula daripada tanah yang kering itu, akan pokok-pokok tu macam mana? Boleh kita tengok. Mereka yang buat umpama tu boleh kita tengok. Lalu Tuhan nak royak kata, hak mu boleh tengok ni wahai manusia, supaya hak aku duk royak tu. Terutama mereka yang bangkit bahung terhadap, kata apabila matinya manusia, keringnya manusia, jadi hancurnya manusia, manusia nak bangkit kelik semula. Mereka tak percaya, musyrikun tak percaya. Lalu Tuhan kata, hak aku duk royak tu, kadzalika tukhrajun. Demikian itulah pula kamu akan keluar hidup semula daripada kubur-kubur kamu. Jelah. Tuhan nak dikata, manusia, hak mu duk tengok tadi hak aku duk royak, sama ya moga. Sama ya moga. Tetapi hak mu tak percaya, supaya ni dah. Gano hak ni mu percaya, kenapa yang ini kamu itu percayai? Ini perkara ini yang aku khabar mari, kamu itu tolak, kamu itu menafikan, kamu itu tak percaya. Kenapa? Di sini tempat yang jadi ta'arud, berlawan cara mikir mereka sendiri. Heran tak? Berlawan cara mikir mereka itu sendiri. Kemudian setelah daripada tu, itu ada ayat banyak ni. Tu ada ayat banyak. Ayat yang akhir pada pagi ini biiznillah taala, kita mari tengok. Wallazi khalaqal azwaja kullaha. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan sekalian makhluk yang berbagai-bagai jenisnya. Khalaqal azwaj, makna kata Tuhan menjadikan makhluk tadi itu ada berjenis, ada jenis dia. Faham jenis tak? Makna kata hak ni jenis pokok kayu, hak ni jenis batu, hak ni jenis binatang. Nampak dah tu? Itu kita bagi dengan kasar, kemudian turun pula bahagia dia. Pokok kayu ada berapa bahagia? Batu ada berapa bahagia? Sehingga batu tadi itu ada perkara yang maha-maha, seumpama mata belia ke, mata gapo ke, daripada luk-luk dan gapo tu, jenis daripada batu. Batu jemeruk ke dah, batu apa nama lagi, jelima ke, batu gapo lagi katalah, berbagai-bagai jenis batu yang boleh kita buat hiasan di tangan kita, di telinga orang perempuan, di tekak orang perempuan dan sebagainya. Makna kata itu, makna kata wallazi khalaqal azwaja kullaha, semua Allah Ta'ala menjadikan sekalian makhluk berbagai-bagai jenis. Allah berbagai-bagai jenis. Kalau kira jenis Tuhan jadikan, ya jenis Tuhan jadikan ikan. Dalam ikan tu ada berapa bahagia pula? Berapa pula ikan tu ikan ni, ikan tu ikan ni. Allah tak boleh nak sakat kita dengan cara satu per satu. Sakat dengan cara kasar-kasar tu boleh. Dalam binatang hak dabah, hak kaki pak ni, berapa pula jenis dia? Kalau kita tengok ni, kalau hak kita tengok burung ataupun air di antara negeri dengan negeri yang tak sama dah. Negeri Eropah tak serupa air dia dengan negeri Asia kita. Hak Asia kita dia tak serupa dengan hak duk kat Jaziratul Arab ni. Ya ada beza. Kalau kita tengok kambing pun gitu juga, lembu pun gitu juga, azakumullah dan sebagainya. Banyak daripada perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala jadi. Hak tu hak boleh kita tengok dengan kasar-kasar. Wa yakhluqu ma la ta'lamun. Ada ayat lain dia kata Tuhan jadikan apa hak mu tak tahu banyak lagi. Allah tu Tuhan kita. Biyadihi malakutu kulli syai'. Di tangan dia tu ada semua perkara. Sebab itulah orang gantung kepada Tuhan, dia seni, dia luah hati dia. Jadi tenang hati, jadi tak berasa tak berasa jadi rusing, serabut dan sebagainya, tak ada. Itu makna kata wallazi khalaqal azwaja kullaha. Kemudian wa ja'ala lakum minal fulki wal an'ami ma tarkabun. Dan ialah Allahu Jalla Jalaluh mengadakan bagi kamu kapal-kapal.
Kapal yang kita duk tengok tadi itu min al-ful orang panggil. Kapal layar tu daripada kapal yang ada dalam laut tadi tu Allah Subhanahu wa taala yang mengajarkan manusia supaya buatkan kapal-kapal tadi. Kitab kita. Ni kitab Quran kita, kitab yang boleh kita pakai dalam hidup dan benar hidup sakut dengan dia. Gapo? Nampak tu tak? Cuma kita nak pandai ambil sekadar mana hak tu, bijak sana orang lah pula hak Tuhan nak buka. Orang kita terkadang duk dengan orang bijak, dia tak bijak sepengah orang bijak. Dengan sebab dia tak ambil cara, boleh jadi. Nampak dah tu? Duk dengan orang alim tapi tak jadi alim supaya orang tu sebab dia tak ada ambil cara. Duduk dengan orang pandai nega tapi tak pandai menega. Ada juga. Terkadang duk di kedai makan ni, restoran kemasalan tapi tak pandai nak masak. Ada. Sebab apa? Sebab tak pandai. Gitulah manusia. Tuhan royak belakang dah, royak gitu. Pandai kira ambil lah. Aku nak tengok juga. Tu cara mengajar orang cidik ajar lagu tu. Yang mengajar dengan cara kan? Cara luah. Lepas tu sekadar mana dia tu kuasa nak ambil, serah dah lah. Tak ada dah jadi kesusahan gapo dah lah. Situlah tempat yang kita sebagai manusia tu boleh ambil tahu di sini. Wa ja'ala lakum minal fulki wal an'ami ma tarkabun. Dan Tuhan menjadikan bagi kamu, mengadakan bagi kamu kapal-kapal dan binatang-binatang yang terternak yang kamu dapat boleh kita itu tarkabun, boleh kita menunggang atas dia, boleh kita naik di atas dia. Boleh kita guna wak kerja dia. Sampakah hari ni orang ada wak guna kuda. Sampakah hari ni orang ada guna gajah. Nampak dah tu? Sampakah hari ni orang buat guna lembu, kerubau dan sebagainya. Azakumullah. Orang duk guna dia. Duk apa? Duk guna perkara-perkara ni. Tak terlepas manusia. Cuma terkadang kita guna lagu lain, tapi kalau kita tengok dengan cara umum, Tuhan menjadikan perkara tadi itu untuk kita sebagai manusia. Tuhan jadikan untuk kita sebagai manusia. Supaya gapo? Supaya litastawu ala zuhurihi thumma tadhkuru ni'mata rabbikum idza stawaitum alaihi wa taqulu subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. InsyaAllah kita akan sambung pada perjumpaan yang lagi akan datang lah, iaitu pada hisah tafsir. Sekali lagi biiznillahi ta'ala, kerana kita nak tarik gitu, kerana masa kita ni terlewat dah pada pagi ini. Maka pada pagi ini sekadar inilah sahaja dulu. Mudah-mudahan kita berdoalah sama kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya Allah Subhanahu wa ta'ala membukakan pintu hati kita, boleh kita menerimakan akan isi kandungan Al-Quran supaya jadi keberkatan di dalam hidupan kita. Itulah harapan kita dan doa kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Janganlah kita terlupa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Sama-sama kita membantukan pengajian kita dengan doa, dengan tenaga, dengan harta benda kita supaya kita dapat berjaya sama-sama. As'alullah Subhanahu wa ta'ala bimannihi wa karamih ayaj'alana wa iyyakum mimma yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ahsin 'aqibatana fi umuri kulliha وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا وأنت علينا قادر. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.